memankan rakan tugas Fizi Azaman dan kami di Awani Pagi membawakan realiti rakyat, tumpuan khas yang mengangkat suara rakyat. Ya, betul tu. Dan untuk itu segmen Realiti Rakyat ni kami banyak ketengahkan ramai suara-suara daripada rakyat sendiri, daripada kepimpinan sendiri untuk kita bawakan di Astro Awani di segmen Realiti Rakyat Awani Pagi hari ini. Dan sejak daripada bermulanya Perintah Kawalan Pergerakan kita tahu impak terhadap PKP itu memberi kesan yang sangat-sangat tinggi terutama menjejaskan ekonomi bukan saja B40 tetapilah sehingga kepada T20 itu sendiri perniagaan-perniagaan banyak terkesan. SME, usahawan-usahawan kecil dan juga sederhana ramai yang menyatakan kegusaran. Dan untuk itu anda boleh nyatakan suara anda di kami, platform kami di astroawani.com. Dan Ya. Naila? Dan ekonomi juga penting, oleh itu dari sekecil-kecil usahawan mikro sehinggalah perniagaan gedung besar, ini platform untuk anda suarakan isu dan inovasi yang diperlukan. Setiap masalah, segala kegusaran akan kami cuba bawakan di Astro Awani. Segmen Realiti Rakyat bermula sekarang. Baik, sebanyak 20% daripada 1,200 buah hotel bawah Persatuan Perhotelan Malaysia MAH berdepan tindakan menutup operasi sepenuhnya atau menangguhkan dalam tempoh 6 bulan susulan pandemik COVID-19. Dan Presiden Persatuan Perhotelan Malaysia MAH Halim Marikan katanya tindakan yang diambil itu telah menjejaskan 6,000 kaki tangan industri terbabit yang terpaksa diberhenti kerja atau mengambil cuti tanpa gaji dalam tempoh tertentu. Dan ini pasti mendatangkan impak besar terutamanya kepada hotel kecil dan bajet. Jadi pagi ini kita bersama Zamari Muhi, seorang pengusaha dan pengarah urusan chalet di Pulau Tioman, dan juga bersama Amy Suraya Hussein, Presiden Persatuan Bajet Hotel Malaysia. Selamat pagi, terima kasih bersama kami di Awani Pagi. Salam. Baik, boleh Zamari kongsikan dahulu impak dan kerugian yang terpaksa ditanggungkan setakat ini sejak PKP dilaksanakan sejak Mac lalu. Boleh kongsikan perbandingan sebelum dan selepas PKP dilaksanakan. Terima kasih terlebih dahulu Astro Awani kerana memberi ruang untuk saya berkongsi pada pagi ini. Seperti yang kita tahu, bermulanya 18 Mac dulu berkat kuasanya PKP, secara keseluruhannya memang memberi impak yang sangat besar dan terkesan kepada kami pengusaha bajet hotel, terutamanya di pulau, kerana dia agak terus rata-rata pengusaha tidak dapat jalankan perniagaan seperti biasa. Amy pula bagaimana? Boleh berikan gambaran kesannya kalau tidak keberatan untuk kongsikan kerugian yang dialami sejak daripada 18 Mac lalu sehingga sekarang, berapa nilainya dan adakah terdapat perberhentian pekerja itu dilakukan? Okey, setakat 18 Mac yang kita ada PKP itu, kerugian yang dialami oleh Persatuan Hotel-Hotel Bajet sebanyak 70 juta sehingga sekarang ini. Dan setengah-setengah hotel kita terpaksa buat in terms of unpaid leave ataupun pemberian kerja sementara dan juga mengambil cuti tanpa gaji. Ya, setakat ini sebanyak dalam 25% pekerja-pekerja bajet hotel yang terpaksa mengalami mengambil sikap macam itulah kepada pekerja-pekerja mereka. Yang di bawah naungan Persatuan Bajet Hotel Malaysia ini ada berapa bajet hotel secara keseluruhannya, Amy? Okay. Setakat ini kita ada 2,300 buah hotel members yang di bawah bajet hotel seluruh Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak. Dan ini boleh kongsikan sebelum ini kerajaan ada umumkan package rangsangan ekonomi yang tujuannya adalah untuk membantu PKS yang terkesan akibat dengan PKP dan juga pandemik COVID-19 ini. Jadi boleh bercakap tentang bantuan rangsangan ekonomi itu, adakah ia sudah diterima oleh beberapa pihak industri ataupun adakah ia mencukupi dan sebagainya? Apa pandangan Amy? Okey, setakat ini yang subsidi wages tu
yang 1,200 memang kita telah terima setakat ini dah 2 bulan semenjak bulan April dan bulan Mei ni 1,200 untuk pekerja-pekerja yang bawa RM4,000. Tetapi seperti yang sedia maklum, kita punya overhead memang lebih daripada bukan hanya untuk menggaji pekerja-pekerja sahaja. Ini termasuk sewa-sewa hotel dan juga api, air dan juga yang lain-lain lah. Jadi walaupun dalam MCO ni atau PKP ni tetap overhead expenses tu terpaksa juga ditanggung oleh pengusaha-pengusaha hotel. Zamari, kalau Zamari boleh kongsikan keadaan chalet-chalet di pengusaha chalet di Pulau Tioman itu sendiri, berapa lama tempoh kemungkinan boleh bertahan sekiranya PKP itu habis sekarang ataupun mungkin kemungkinan besar atau dilanjutkan lagi, berapa lama anggaran keuangan financial status itu boleh bertahan untuk beberapa bulan lagi? Dan soalan yang sama juga kalau boleh selepas Zamari, Amy boleh menjawabnya. Okey, Cik Abili, soalan ini memang kami sedang mikirkan kerana seperti yang Cik Abili tahu dan masyarakat umum pun tahu, tempoh PKP ini akan berakhir pada 9 Jun nanti, dan apa yang kami hadapi sekarang adalah tidak dapat menjalankan perniagaan langsung, dan sekiranya tempoh ini dilanjut, mungkin dia akan memberi kesan atau impak yang lebih tinggi atau lebih teruk, kerana kami di pulau pada penghujung tahun dalam bulan November dah bermulanya monsun, jadi kami sudah tidak dapat berniaga ataupun menjalankan urus niaga mulai bulan November. Jadi daripada sekarang mungkin Jun sehingga November saja peluang yang kami ada untuk kami meraih sedikit pendapatan untuk menampung kos-kos yang telah kami hadapi terkesan hasil daripada COVID-19 ni lah. Itu kalau sekiranya PKPB ini tidak dilanjutkan. Amy pula bagaimana tempoh bertahan itu? Okey, setakat ini semenjak PKB yang dimulakan pada 4 hari bulan Mei, memang setengah-setengah hotel telah buka, tetapi kita tak dapat pengunjung-pengunjung sebabkan nak pergi ke tiap-tiap negeri itu memang dihalangkan, ya. Jadi pada saya, kalau benda ni diberlanjutan, walaupun buka pada 9 hari bulan 6 ni, tetapi SOP yang telah ditentukan hanya untuk menjual bilik dan tidak kepada bilik-bilik function juga akan juga menjejaskan penjagaan hotel. Jadi setakat ini saya rasa memang kita akan terasa lebih terkesan lah in terms of dalam penjagaan. Saya rasa ramai yang akan serah ataupun tutup penjagaan kalau benda ni berlanjutan. Ya, Amy, kita melihat kepada tempoh masa pasca PKP, sekiranya PKP ditamatkan pada 9 Jun nanti, kita akan memasuki satu masa normal baharu, dan buat industri perhotelan bajet sendiri, apa persiapan yang diperlukan untuk memasuki normal baharu ini? Apa SOP-SOP yang diharapkan dapat ditetapkan sekiranya industri perhotelan dapat berlangsung apabila tamatnya PKP nanti? Apa persiapan yang diperlukan? Apa bantuan sokongan yang diperlukan yang boleh Amy kongsikan kepada pihak berkuasa ketika ini? Okey, setakat ni kalau PKP ditamatkan pada 9 hari bulan 6, memang kita sekarang ni telah buat satu SOP di mana in terms of penjarakan tempat duduk, in terms of restoran, di mana guest untuk check in dan check out, kita telah lakukan begini. Tetapi in terms of untuk seluruh hotel, untuk disanitizekan seluruh hotel sebelum guest ni masuk, kita ingin meminta bantuan daripada pihak kerajaan lah, kerana kos-kos
untuk sanitizekan semua hotel, seluruh hotel ni akan mengambil kos yang tinggi. Jadi satu bantuan daripada pihak kerajaan kalau dapat membantu dalam segi ini adalah amat-amat diharapkan. Dan buat Encik Zamari pula, bagaimana untuk menjalankan ataupun melaksanakan normal baharu seperti yang dikongsikan Amy tadi, kos sanitasi, itu antara contoh bagaimana sukarnya untuk mengadaptasi kepada normal baharu ini buat industri hotel, terutamanya buat industri hotel bajet dan kecil seperti chalet Encik Zamari sendiri di Pulau Tioman. Jadi bagi Encik Zamari, bagaimana tahap persiapan itu untuk memasuki normal baharu untuk menjalankan SOP seperti sanitasi, untuk mengadakan penjarakan sosial terutama dalam ruang yang agak kecil berbanding dengan hotel-hotel yang lebih besar, itu pastinya berbeza dan agak sukar. Boleh Zamri kongsikan persiapan itu? Terima kasih kerana buat masa sekarang, pada waktu yang sama kami telah mula menjalankan program sanitasi dalaman sendiri, bermakna di sinilah ruang ketika kami membersihkan semua chalet-chalet dan juga restoran yang ada. Jadi kita telah mula mempraktikkan norma baru, iaitu mengikuti SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan, dan kita juga mengharapkan tetamu yang akan datang nanti dapat bersama kita untuk menjayakan program ataupun norma baru supaya kita dapat sama-sama terus menjalankan aktiviti pelancongan di Pulau Tioman. Okey, antara kedua-dua pihak kita telah pun mendengar luahan hati masing-masing, Amy dan juga Encik Zamari. Saya ingin juga tahu apa perkara yang ada di lubuk hati masing-masing sekarang ini. Masing-masing mengalami kerugian yang sangat besar dan ramai pekerja, bukan sahaja kita memikirkan perniagaan tapi pekerja kita juga. Sekiranya ada cadangan ataupun inovasi tertentu yang ingin disuarakan oleh Encik Zamari dan juga Amy, apakah perkara itu? Kita mulakan dengan Encik Zamari. Soalan ini memang dalam situasi kita yang amat terkesan sekarang, kami betul-betul mengharapkan mungkin pihak kerajaan dapat membantu kami pemain industri, bukan saja pengusaha chalet, malah pengusaha-pengusaha kecil di Pulau Tioman, kerana mereka mengharapkan hampir 99% pengusaha di Tioman mengharapkan pada industri pelancongan. Jadi kita mengharapkan sekiranya kerajaan dapat memberi bantuan, sokongan ataupun insentif dalam bentuk apa saja bagi menggalakkan lagi industri pelancongan ini untuk lebih aktif selepas berakhirnya PKP nanti. Kita tahu tempoh tersebut akan kita hadapi dengan agak sukar, tetapi dengan adanya insentif ataupun bantuan ataupun program-program yang digalakkan oleh kerajaan akan dapat membantu sedikit sebanyak perjalanan industri pelancongan terutamanya di Pulau Tioman. Amy pula, apa yang tersurat, apa yang tersirat dalam hati ini, apa perkara-perkara yang diperlukan, apa idea-idea yang Amy ada untuk kita sama-sama, kita jaga kita, sama-sama mungkin ada kepada pihak kerajaan ataupun kepada rakyat tempatan itu untuk melancong di dalam negara itu dahulu sebelum melihat kepada luar negara yang lain pelancongan supaya ekonomi dalam negara itu dapat kita kukuhkan ke macam mana, Amy? Okey, untuk pelancong dalam negeri ini, memang kita menggalakkan pelancong dalam negeri ini, especially untuk norma baru ni, kerana kita pun tahu untuk keluar negara memang tak ada langsung lah selepas ni ataupun untuk masa yang yang panjang. Jadi kita harap bantuan daripada kerajaan yang tax exemption tu yang RM1,000 dapat dilanjutkan ataupun ditinggikan daripada RM1,000 ke RM3,000 untuk melancong ke dalam negeri, supaya package-package yang kita akan berikan kepada domestik pengunjung-pengunjung ni dapat untuk kita punya masyarakat domestik untuk mengunjung hotel-hotel kita. Jadi untuk yang bagi saya, untuk bajet hotel ni memang kerajaan telah memberikan pakej perangsang yang baik, tetapi masih kita rasa
untuk jangka masa yang panjang sebab dalam pihak pelancongan ni hotel yang paling teruk efeknya dan akan yang last to recover lah. Jadi saya harap kerajaan dapat membantu in terms of stimulus package itu dengan subsidi wages daripada 3 bulan ke 6 bulan dan juga in terms of KWSP daripada majikan untuk bayaran tu dapat dikecualikan untuk sementara. Ya. Ini dapat membantu kita dalam kos operasi kita. Okey. Ya, baik, terima kasih kepada dua tetamu kita pagi ini, Encik Zamari Muhi, pengusaha dan pengarah urusan Chalet di Pulau Tioman, dan juga Amy Suraya Hussein, merupakan Presiden Persatuan Bajet Hotel Malaysia, berkongsikan tentang impak pandemik COVID-19 kepada industri perhotelan bajet, terutamanya hotel-hotel yang kecil dan bajet ini, dan juga apa persiapan mereka bagi memasuki normal baru pasca PKP. Baik, kita banyak lagi perkongsian selepas ini, tapi kita berhenti rehat seketika, kembali selepas ini.